Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Aziz Samsudin, mantan setiausaha politik, Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga mantan Menteri Kabinet dijemput menyampaikan keputusan khas yang telah dikirim oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dipersilakan. Yang berusaha saudara pengurusi majlis, kepada semua para pemimpin yang amat berbahagia Tun, yang berbahagia Tan Sri, Datuk Sri, juga kepada semua perwakilan yang akan membahaskan usul-usul dalam konvensyen kita. Izinkan saya untuk membacakan keputusan daripada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir yang tidak dapat sama dengan kita pada pagi ini. Sebelum itu saya mohon kepada semua yang hadir, semoga kita berdoa supaya Yang Amat Berbahagia Tun berada dalam keadaan kesihatan yang baik. Demikian juga dengan isterinya Tun Dr. Siti Asmah. Mudah-mudahan. Izinkan saya, Tuan Pengerusi, untuk membacakan ucapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya mohon berbanyak-banyak maaf kerana tidak dapat hadir pada hari ini, kerana terdapat perkara yang tidak dapat saya elakkan. Namun begitu, walaupun saya tidak dapat bersama, hati saya bersama tuan-tuan dan puan-puan yang hadir hari ini. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak pandangan. Selain itu, terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang mendoakan kesihatan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa tahun kebelakangan ini, banyak perbincangan telah dibuat berkaitan perpaduan nasional. Banyak pihak merentasi sempadan bangsa dan agama telah berkumpul untuk berbincang mengenai perpaduan nasional. Ini secara langsung memperlihatkan pentingnya perpaduan nasional ini di dalam menentukan hidup matinya dan maju mundurnya sebuah negara. Jelas, kita secara keseluruhan menerima bahawa perpaduan nasional penting untuk menentukan hala tuju negara. Persoalan yang kita hadapi ialah bagaimana kita boleh mencapai perpaduan nasional, memandang kedudukan kita tidak seimbang dan kaum-kaum terpisah dari kecil sehingga dewasa. Di zaman British, ramai orang dari negara lain dibawa masuk ke negara ini. Kepercayaan pada masa itu ialah mereka ini setelah mendapat nikmat akan kembali kepada negara mereka. Pada tahun 1929-1930, apabila berlaku resession teruk dalam Semenanjung, ramailah dari mereka yang balik ke negeri masing-masing. Di zaman British, kaum-kaum diasingkan dan fungsi ekonomi mereka juga berlainan. Kerana mereka diasingkan, tidak ada peluang
bagi mereka belajar bahasa dan budaya tempatan. Tetapi pengasingan ini juga menghalang kejadian permusuhan kaum. Tetapi pengasingan seperti ini tidak sesuai bagi negara merdeka. Perpaduan nasional hanya boleh dicapai jika semua kaum hidup dan tinggal bersama, bekerja bersama, dan lupakan saja asal-usul mereka. Awal-awal lagi, pemimpin berpendapat keadaan seperti ini tidak dapat dicapai. Masing-masing bukan sahaja ingin kekalkan identiti asal mereka, tetapi kerana kelainan fungsi ekonomi, mereka kaum-kaum kekal terpisah. Kajian menunjukkan bahawa salah satu sebab permusuhan terus berlaku ialah kerana agihan kekayaan dan fungsi ekonomi yang berlainan di antara kaum. Selepas rusuhan Mei 1969, usaha dibuat untuk menghapuskan identiti kaum dengan pekerjaan demi kestabilan negara. Saya masih berpendapat inilah cara yang terbaik jika kita ingin menghasilkan perpaduan nasional. Sebenarnya, penerimaan pemimpin Melayu akan pendekatan ini adalah luar biasa. Tidak seperti di negara-negara di mana kerakyatan sukar didapati oleh non-native dan syarat yang ketat dikenakan. Pemimpin Melayu sanggup berkongsi kuasa dan kekayaan negara dengan semua kaum. Jika konsep kongsi ini digugurkan, permusuhan antara kaum akan berterusan. Yang lebih buruk lagi ialah akan terdapat satu kaum jauh lebih miskin dan satu kaum jauh lebih kaya. Dalam sejarah manusia, lambat laun permusuhan tetap berlaku antara miskin dan kaya. Inilah yang menyebabkan revolusi Perancis, revolusi Rusia, dan perkembangan fahaman sosialis dan komunis. Jika yang miskin pula terdiri dari satu kaum dan yang kaya dari kaum lain, kemungkinan permusuhan antara miskin dan kaya akan lebih teruk dan kerap. Perpaduan nasional tetap tidak akan berlaku. Oleh itu, kita perlu pegang kepada konsep kongsi ini jika ingin lihat perpaduan nasional tercapai. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Aziz Samsudin yang telah menyampaikan keputusan khas daripada Yang Amat Berbahagia Dr. Mahathir Mohamad. Majlis